Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama lagi Rasa Semanja. Hari ini kita nak review satu lagi fenomena dalam industri perfilman animasi Malaysia, iaitu Bobo Boy The Movie. Kali ni Boni Kacak dengan Zarul tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal diorang tak tengok lagi, so tak boleh nak panggil diorang review. So aku hari ni akan soal. Kita ada guest, ni ada nama dia Alif. Hai, saya Alif. Daud Aziz. Alif Style, seorang animator international. Alif. Saya lukis komik. Apa lagi? Seorang bapa, peminat wrestling. Ya, wrestling. Koyak sikit dah tu. Boleh. Ini untuk kanak-kanak punya show ni. Okay, ini pelukis papa. Betul ke? Pelukis komik. Sikit sangat. Jai iklan gangster. Jai iklan gangster. Mai awak tengok kan. Oi. Dah tengok kan? Dah tengok minggu lepas. So apa rasanya, kau rasa kekuatan animasi ni? Kekuatan dia adalah cerita dia lah. Cerita dia memang best lah. Daripada awal sampai habis ada lawak, ada lawan-lawan. Wah, mampu lah tengok. Okay, kekuatan Bobo Boy adalah pada huruf ba. Cuma kalau ba tu kena ganti kepada ta. Tata Boy. Jadi cerita dia, kekuatan dia adalah cerita dia sendiri. Cerita dia secara sebabkan dia berasal daripada animasi. Kita tak payah kenal siapa watak-watak dalam tu, kita tahu. Yang kita datang terus dapat tahu cerita dia. Yang kita tahu macam mana orang dia, macam mana lawak dia, macam mana. And then dia orang just bagi kita something yang dia orang tak payah nak memperkenalkan watak. Tak ada original macam Spiderman dulu kan. Terus kita dah dapat cerita. Okay, itu mungkin untuk budak-budak yang dah memang dirasuk dengan Bobo Boy ni kan. Cerita apa ni rasuk? Budak-budak yang dirasuk dengan Bobo Boy ni macam kita kecil-kecil lah, macam aku dirasuk. Ninja Turtle, kau dirasuk oleh Little Pony. So Jangan boleh tahu. So kalau pergi Semua lah. So kalau pergi, budak-budak memang akan pergi je. Best tak tahu memang akan pergi kan. Betul, itu kelebihan. So sekarang kita cerita pendapat orang dewasa lah, dari sudut filem ni kan. Apa lagi yang boleh? Pada aku sebagai orang dewasa, lawak-lawak je tu walaupun untuk cerita kat kanak-kanak, semua lawak-lawak itu kena lah, boleh buat aku gelak lah. Itulah. Aku pun dengar masa tengok orang itu, mak bapak pun macam gelak. Betul. Gelak lah. Walaupun anak aku tak gelak kan. Risau juga tengok anak aku, kenapa tak gelak? Aku orang gelak. Bahaya tu tak gelak. Kena check balik. Tapi bila aku tengok bila aku balik rumah, apa yang memorable pada aku, lawak-lawak kebenaran kan? Papa Zola kan? So aku terfikir, kalau Papa Zola tak ada dalam cerita ni, adakah cerita ni akan tetap jadi lawak dan menarik kan? Dia, Papa Zola ni dia salah satu elemen, dia watak utama untuk menghiburkan jugalah. Walaupun semua watak tu dah lawak, Papa Zola ni dia mewakili lawak dewasa lah. Contoh yang paling aku ingat ni, yang masa yang India tu cerita pasal jumpa Pulau Terapung kan. Kata Papa Zola sound. Budak-budak boleh lah kau tipu. Ini bapak budak lah. Itu sama ya. Betul lah. Betul. Bobo Boy tak boleh buat lawak macam tu. Dapat kurang ajar dia sebab Papa Zola dia orang tu, dia boleh buat lawak macam tu. Itu dah maksud aku, macam kalau Papa Zola tak ada dalam cerita ni, adakah dia akan jadi boring? Untuk budak-budak mungkin tak lah. Budak-budak memang dah suka lah Bobo Boy yang kuasa apa. Kuasa apa? 5 kan? Kalau kita lah, Bagi aku, walaupun aku tak berapa dewasa, rasanya Papa Zola tak dengan tidak menggugat sangat lah kalau tak ada. Sebab sikit je kita tengok watak Papa Zola tu dia, tapi sikit, tapi dia kesan tau. Ayolah, dia sebagai, kalau ikutkan dia kira pelakon pembantu lah. Bukan pelakon utama kan. Dia pak lawak lah dalam cerita tu. Dia melegakan suasana yang tense tu semua. Jadi walaupun dia tak ada, kita tengok karakter lain melawak juga. Macam si Bobo Boy pun kadang-kadang dia buat lawak, atuk kandung semua kan. Lepas tu si Adudu pun buat lawak juga. So
even anjing apa jerung macam anjing pun Lawak. pun buat lawak juga. Sampai yang serius tu boleh buat lawak. Mana tu lawak? Apa lawak? Ada yang aku perasan ni yang wah cincang mah. Oh okey betul. Lawak gangster yes. Terus ingat iklan gangster orang. Nah, kalau ada yang boleh diperbaiki ke atau apa kelemahan Bobo Boy? Ada korang? Kelemahan Bobo Boy. Bobo Boy the movie. Apa nak tambah? Mungkin tambah orang jahat baru yang lagi power tu. So maknanya cerita ni memang tak ada flaw lah. Memang pada kau dah okey lah. TikTok lah. Sebelum bintang. Dia sebenarnya untuk Malaysia ni memang ni yang paling baik lah, animasi yang pernah dihasilkan oleh studio di Malaysia. Dia cerita skripnya memang padu, tapi dia punya animation ada sikit kurang lah. Sebab kita tengok biasanya daripada segi TV ke filem, katanya anjakan dia tinggi Jelas sikit lah. lah. Ni Tapi macam hampir sama lah. sikit lah kan. Mungkin daripada segi tekstur atau poly lebih sikit. Betul. Tapi dia punya keseluruhan masih sama. Kalau kita tengok background pun tak ramai sangat orang, tak ada dynamic sangat dia punya. Nampak macam flat je kat belakang tu kan. Sebab dia banyak tengokkan karakter saja. Aku cuma nampak perbezaan bila ada orang itu dia post gambar, dia compare kan. Sebelah sebelah kan. Baru nampak lah. Yalah. Oh iya lah lain kan. Tapi obviously tak nampak kalau kita tengok. Tapi muzik dia best. Oh, dia punya apa? Muzik song Score dia. score dia. Oh, yang Bobo Boy the movie animation mampu tak bersaing international? oh, mesti insya-Allah. Sebab kalau ikut dalam Disney Channel pun yang Asia, Bobo Boy kali terakhir aku dengar dia ranking nombor 2 kan selepas Fine and Ferb. Yes, super. Fine and Ferb kan. So itu pun di rantau Asia ni dia dah nampakkan dia taring dia. So kalau orang ni insya-Allah boleh beat lah. Bukan boleh beat lah, boleh bersaing lah. Ya, sebab apa aku tanya pasal joke dia macam dekat dengan orang Melayu lah. Aku ada perasan Itu yang aku risau tu. meragui benda tu boleh ke tak boleh. Sebenarnya kalau ikut tak boleh ni agak susah dia sebab cerita dia sangat bukan dapat dengan si animasi dia kan. Dia punya cara dia menyampaikan tu bukan satu yang baru. Kalau orang tu tak tahu Bobo Boy, aku rasa agak susah dia nak dapat dekat dengan watak tu. Terutama lawak-lawak yang biasa disebut oleh macam kebenaran. Kalau kita cakap pada orang tak tahu kan, kebenaran apa? Lawak kebenaran tu. Tapi kalau kita dah tengok daripada Sri TV, kita dah tahu lah kebenaran tu adalah satu yang lawak. Yalah, lepas tu bayangkan dia direct translate ke English kan. Macam The truth. Tapi aku ada perasan ada satu scene yang masa si awal-awal yang perompak kedai Dobby tu kan. Dia ada bagi satu short form dalam bahasa Melayu. Aku tak ingat lah aku punya short form je, tapi aku ada baca subtitle short form dalam bahasa Inggeris. Lain. Namanya SLR. Aku rasa SLR tu memang macam mungkin aku relatekan dengan kamera SLR lah kan. So nampak lawak lah. Yang bahasa Melayu tu aku tak ingat, tapi aku tak catch up lawak je lah. Translation dia cuba dari upaya untuk lawak yang tu yang bahasa Inggeris ni nampak ada punchline. Dia mungkin ada betul memang dia cuba untuk tidak menampakkan benda tu biasa lah. Sebab dalam bahasa Melayu nampak sedap kan. Tapi yang kita tengok ni dia cakap dalam bahasa Melayu. So SLR tu tak ada lah. Aku baca subtitle tu nampak lawak-lawak. Jadi kalau translation tentu dah tukar kan. okey lah, kalau kita tengok dari realistiknya lah, macam agak-agak kutipan boleh sampai berapa ni? Aku rasa ni rekod filem Malaysia kutipan paling tinggi ni boleh jadi kan. Sebelum ni berapa rekod? Paling tinggi Polis Evo 17 juta. 17? Berapa 20 juta? InsyaAllah. Kita kan 20. Jadi kalau nak kira dengan sambutan kat Indonesia, rasanya dah lebih dari 20 boleh. Polis Evo sampai Indonesia? Sebab Indonesia besar tu. Indonesia berapa? 20 juta kan tu. 20 juta. Ramai. Polis Evo tak dapat. Jadi rasanya memang 20 juta ke atas tu expected lah. Bukannya itulah aku tak tahu sangat sambutan kat Indonesia. Aku ingat sebelum ni memang Filipin sambutan sangat orang Indonesia sangat suka kan. So aku tak tahu pula. Aku tak tahu macam mana sambutan Bobo Boy kat sana. Bobo Boy memang kalau pergi dekat page Facebook orang Monstar kan, kita boleh tengok kat orang punya hit YouTube yang orang update dekat page Monstar tu.
YouTube kat sana hit untuk perkataan Bobo Boy paling tinggi. Pernah tu ketika paling tu pertama kali. Paling tinggi untuk Indonesia. Itu hit yang pertama yang orang type Bobo Boy kat YouTube. Oh, Jadi dia sangat popular. harap-harap review ni sampai ke Indonesia. Hai. Apa khabar? Kangen sama kamu. Apa maksudnya tu? Rindu. Kamu mau ngomong apa-apa? Wajib bayang mana? Pada orang yang tak follow Siri kan macam aku. So aku ada masalah sikit. Bukan masalah sangat. Pasal power dia aku tak tahu kan. Tiba-tiba dah ada 5, lepas tu tiba-tiba sekarang dalam movie dia jadi berapa? 7? 5. Benda 3. So ni benda ni minor je lah, bukan masalah besar pun. Cuma pada aku tak dapat nak catch up lah power tu. Tiba-tiba dia macam tak well introduce power baru tu. Macam tiba-tiba ada je pop kan. Sebab dia expect orang dah tengok. Yalah itulah dia untuk orang macam aku lah yang akan Confuse kejap. pasal dapat power baru macam at least patut macam buat bukan grand lah, buat macam cool sikit lah bagi introduce power baru kan. Terus just pop Upgrade kan. upgrade. Fast sangat. Pacing dia lagi sangat kat situ. Dan but action pun mungkin pasal aku dah selalu tengok cerita action filem kan secara general dia. So flow pacing cerita action tu untuk Bobo Boy ni pada aku bila dia dah dia static kan. Dia punya dia punya impact tinggi, tapi dia static untuk jangka masa lama. Aku jadi penat sikit. Macam Man of Steel lah. Oh, Man of Steel. Itu lagi teruk sangat. Man of Steel dah serius tak lawak kan. Bobo ada juga lawak-lawak dia lah. Tak teruk sangat lah. Cuma aku termenguap sikit lah dia dari. Mungkin aku pasal aku ubat. Ubat aku tak menguap pun. Buat pelangsing kan. Ubat aku sekarang dah. Rasanya tak kisahnya kalau orang tak pernah tengok. Saya juga kalau Malaysia tak pernah tengok kan. Tapi kalau ada orang yang tak pernah tengok pun still akan enjoy. Dia akan still akan enjoy sebab benda ni terlalu dia cerita dia straightforward. Dia datang bumi, dia nak dapat sesuatu, berbual lawan and then dia kalahkan. Dia simple je, orang boleh faham. Okey, lagi satu. Ada orang membandingkan Ada ke? Ada. Jahanam betul. Dia bandingkan international punya macam Pixar, Disney macam animation tak sama level lagi. So kau nak cakap apa? Dia nak comparekan pun sebab dia storyline dia tu dah menutup kelemahan animasi tu. Tak, saya jangan cerita pasal storyline. Cerita pasal pendapat orang yang macam ni. Apa kita nak beritahu diorang? Kenapa benda tu berbeza kan? And quality animation. Dari segi teknologi sebab diorang Pixar ni dia ada software yang khas untuk dia punya filem. Itu lah membezakannya dari segi pergerakan animasi tu taklah jauh ketinggalan sangat. Rasa masih terhibur lah dengan tu. Gelak So mereka tu mungkin mereka dah banyak disogok dengan filem-filem luar. Jadi mereka secara tak langsung nak membandingkan dengan filem luar. Kita nak bandingkan Bobo Boy dengan filem apa kat Malaysia kan? Tak ada cerita pun selain daripada yang lepas tu Dipin semua geng kampung. Jadi kita nak dia tak ada membandingkan yang lain. Jadi kita jangan salahkan orang, kesian lah. kalau kita nak comparekan betul-betul Pixar yang Toy Story 1 tu. Tengok balik Toy Story yang 1 tu dengan Bobo Boy. Memang Bobo Boy menang lah. Ya. Animasi. Itulah satu yang mungkin korang lupa sebut pasal bajet lah. Bajet. Malaysia bajet berapa juta? Berapa juta? Tak tahu lah bajet dia orang. Kalau international mau 10 juta, Malaysia 200. Oh, dia punya staff pun ramai. Bobo Boy dia punya kredit sikit je. 70 orang je. Staff pun sikit. So kita kena tengok macam dari satu kita punya market lah. Diorang nak bajet banyak-banyak pun market tak berbaloi lah. Tak seluas international dah tentu satu dunia kan, tengok kan. Sebab dia lebih dari peluangan. So bukanlah kata kita tak boleh buat. Boleh. Orang-orang yang cakap tu secara
secara keseluruhannya memang sebuah produk yang sangat membanggakan untuk aku sendiri. Untuk produk tempatan yang sangat membanggakan. Masa aku tengok tu kan ada kadang-kadang tu aku terlupa aku tengok produk tempatan macam tengah layan kan. Terus lupa diri kejap kan. Bila realise balik Bila pertimbangan lah. Bila pertimbangan? Saksikan. Ayalah kau tengok yang ramai lah. Saya harap Boboiboy akan ada lagi movie macam ni. Saya rasa orang mesti ada plan lagi movie. Tengoklah, rugilah tak buat. Kena buat ni Boboiboy Man pula, Boboiboy Man. Dah ada teaser dah. Papa Zola beritahu Boboiboy Man. Kau percaya lah Papa Zola. Dia tu kebenaran yang menipu. Pencatat sotong. Mencatat sotong sekarang dah tipu lah. Kau pun dah nipu lah. Sebelum ni aku tak tahu, aku dah tahu. Tapi naik juga tu. Dah. Itulah kita harapkan industri animasi lagi meriah dengan ancakan paradigma daripada Boboiboy movie ni. Harap-harapnya depan ni animasi TV yang lain pun di filem jugalah. Sekarang kita ada Pipin, Boboiboy. Lepas ni mungkin Abang Kenik pula kan. Apa lagi? Impian Remy. Impian Remy. Amin. Saya dulu dengar macam animation orang kata tak boleh. Dululah ada satu masa orang skeptikal macam tak boleh lah nak buat movie tu semua kan. Ni antara hero-hero yang berjaya lah buat animation macam Boboiboy, Lesco Park ni semua yang naikkan animation. So bila macam last kali dah habis cerita tu, bila tengok naik kredit nama kan, tengok nama semua banyak nama orang Melayu, terasalah bangga di hati. Anak-anak Melayu buat macam ni punya produk sangat bangga. Agama. Bangga. Bukan resis, tapi bangga. Pergi makan nasi lah. Jom, makan nasi. Jom. Jom. Okey, sampai sini dulu. Aku Bob Hairi. Ini Adib. Ini Rogi Papa. aku daripada Rasa Semanja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cut.